tuan-tuan kerja, bila tuan-tuan nak buat satu-satu operasi, ada tujuan tak yang tuan-tuan kena tahu apa operasi tu? Kata, Tuhan, pasal apa kita buat operasi ni? Tak ada pasal saja kita buat. Ada? Ha? Kalau itu kerja dunia, agama tentu lebih lagi. Bila kita tanya tahlil, kita tanya pasal apa? Pertama saya sebut tadi dulu, kena define dulu. Kena berikan takrifan. Tahlil tu apa dia? Tahlil tu kita buat kenduri, makan-makan. Yang tu bukan tahlil, tu makan. Tahlil ni perkataan Arab dia kata halal. Yang ni halala, yang tu la ilaha illallah. Tu tahlil. Tahlil tu la ilaha illallah. Hallilu. Tahlil. Maksud la ilaha illallah. Hallilu mi'ah. Ha? Sebut la ilaha illallah 100 kali. Kan? Kabbiru mi'ah. Takbir 100 kali. Itu tahlil. Kalau dalam Islam ada tak la ilaha illallah, ada tak? Ada lah. Kalau kata tahlil ada tak dia boleh? Tentulah ada dia boleh. Kalau la ilaha illallah takkan tak ada. Sebenarnya yang tanya tu kenuri arwah. Tapi dia panggil tahlil. Kenuri arwah ni dia ada setting dah. Bila mati kenuri. Buat 3 hari. Oh bagi? 7 hari. Kita nak tanya, pasal apa nak buat? Pasal apa nak buat? Lah kita kena buat lah, kesian kat mayat. Kesian pasal apa? Mayat nak balik makan. Dia yang nak makan, dia buat kesian kat mayat. Pasal apa nak buat? Saya nak tanya. Dia kena bagi tahu tu tadi tujuan dia apa. Kalau dia kata nak menyelamatkan mayat, adakah mayat diselamatkan demikian? Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dia riwayatkan dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Nawawi dalam Majmu' dan selainnya. Dia takunna nara al-ijtima' 'inda ahli al-mayyit wa san'at at-ta'am. Sebagai wa sani'at at-ta'am min an-niyahah. Sebagian juga ditambah ba'da dafnihi. Kami melihat pada zaman Nabi berhimpun di rumah si mati dan menyediakan makanan selepas di tanam mayat, termasuk dalam meratapi mayat. Meratapi mayat. Itu kitab-kitab mazhab Syafi'i tak bagi. Yang buat tu tradisi. Bila kita baca Syekh Daud Fatani, kitab semua, dia orang akan kata, alah, ini yang baca tu cerita lain. Cerita apa yang tu? Yang dia kata, diadakan makan sebelum terselepas ditanam ia akan mayat. Merupakan perkara yang dibenci oleh agama. Imam Syafi'i tak ada. Tidak ada mazhab yang suruh buat kenduri arwah ni. Dia kata, "Dok, kita nak baca Quran kepada orang yang mati tu. Baca Quran sampai tu pun tak khilaf di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang paling kuat barangkali bacaan Quran sampai kepada si mati. Hatta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia berpendapat bacaan Quran sampai kepada si mati. Jika kita sedekahkan, kita kata, ya Allah, jadikanlah pahala Fatihah ini diberikan kepada ibu saya. Kalau Allah mustajabkan doa tu, sampai. Dan jumhur bagi banyak dalil-dalil. Dalam Imam Syafi'i kata tak. Imam Syafi'i kata tak sampai. Alasan dari Imam Syafi'i antaranya, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia tak dapat melainkan apa yang dikerjakan. Boleh baca Al-Imam Ibnu Katsir ketika dia tafsir ayat ni, dia kata di atas ini, maka mazhab Syafi'i kata tak sampai. Dan Al-Imam An-Nawawi menyebut yang demikian tu mazhab Syafi'i dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Dia kata Imam Syafi'i kata tak sampai. Tapi kita dalam hal ni hormat Imam Syafi'i, dia kata tak sampai, tapi majoriti kata sampai. Kalau orang tanya saya, satu orang tu sebut qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, pahala ni bagi kat sahabat saya. Kalau Allah mustajab, sampai. Tapi dia tak kata nak bagi sampai kena buat kenduri dulu. Tak ada. Itu orang Melayu yang buat. Kalau dia ikhlas, dia baca lah di mana pun. Itu isu yang berbeza. Dia kata diperoleh, dia kata bacaan Quran tak sampai. Kita tak keluar fatwa tu. Ni dia tempat pergi kenduri arwah.
Kenduri arwah cerita makan. Kalau kau nak baca di rumah, sekarang kita dengar kawan kita mati, kita baca lah. Tuan-tuan, isunya ialah kerana ada setting ni. Saya bukan nak kata semua, tapi setting ada kenduri, ada taikong, ada apa ni. Setting ni ada geng yang berkepentingan. Jadi bila tak ada yang ni, dia jadi resah. Itu pun satu income juga kadang-kadang. Dan sebahagian negeri, mati kena bayar nak sembahyang, kena bagi sampul. Kalau orang yang mana sampul banyak ni, ramai. Dan ada geng dah yang sembahyang orang mati bersampul ni. Sehingga kalau lama tak mati, susah hati dia. Tak ada siapa mati kah dia dah. Sebab apa? Pasal dia susah hati. Income dia. Minta maaf lah, bukan semua. Ada geng yang memang pencen, dia duduk tunggu orang mati. Petang-petang ni tak ada orang mati. Oi, hello, ada orang mati. Cantik kan? Pi ramai-ramai. Kadang-kadang bukan dia nak duit tu sangat, kan bersosial lah. Lepas tu part duit ni balik, boleh makan, boleh apa. Kalau manusia ni bila mati orang semayang kerana bagi duit, artinya orang kaya masuk syurga, ramai orang semayang kat dia. Hak miskin-miskin, hak RM3, RM4, satu takbir RM1, RM4, RM5 ni, orang kata dia ni tak pada duit, hampa pergi dulu lah. Tak ramai lah orang salat. Adakah berarti syurga dia peluang? Ini yang disebut oleh Za'bar dalam buku Perangai Bergantung pada Diri Sendiri. Kata dia, orang Melayu diajar, kata Za'bar lah, bukan saya kata, sehingga mati pun bergantung kepada sedekah qul huwallahu ahad. Mengapa orang Melayu tidak dapat berdikari, kata Za'bar? Salah sebabnya dia ajar untuk bergantung kepada orang. Za'bar tulis dalam buku dia, baca Dewan Bahasa Cetak, Perangai Bergantung pada Diri Sendiri. Dia kritik masyarakat Melayu. Okey, so isunya bukan isu Quran sampai tu pun tak, isunya kenduri arwah. Tak ada dia boleh. Abang Tri, tak ada. Sebab apa? Tak ada lah mazhab apa suruh buat. Orang Melayu je buat. Ni ustaz buat, tanya ustaz tu dia ambil dalil mana. Dia akan kata, ni ada dalil bacaan Quran sampai semati. Itu dalil lain. Kalau bacaan Quran sampai mati, ustaz baca di rumah lah. Pasal apa kena jamu nasi sepinggan pun nak baca? Sehingga orang jadi mainan kadang-kadang, bukan semua lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nasi keluar lagi cepat. La ilaha illallah, la ilaha. Ada gear-gear dia lagi. Satu isu, ini isu yang berbeza. Isu yang berbeza. Okey, yang berikutnya, so kalau tanya diperoleh, tak ada. Talqin kita tidak diamalkan, diperoleh seperti mana yang menjadi amalan orang Melayu. Ada riwayat Abu Umamah Al-Bahili yang matinya di Syam. Riwayat ini dhaif, tetapi Ibn Hajar kata salih kerana konten umumnya, kerana apabila orang mati, kita is'alu li akhikum tasbih. Nabi kata minta supaya orang yang mati itu tasbih, kukuh kan. Abu Umamah dia meriwayatkan bahawasanya, bukan dia dalam riwayat itu dia innal jannatul haqq al jannatul haqq wan narul haqq, syurga itu benar, neraka itu benar. Dia ucap di kubur tu. Setakat itu je. Cuma dalam riwayat tu ada keganjilan yang tidak disokong oleh riwayat mana kalau nak diangkat. Dia kata kalau sekiranya kita buat macam tu, malaikat akan pegang tangan antara satu sama lain. Dia kata kita tak payah tanya dah orang yang telah diajar. Kalau ikut kaedah talqin dalam riwayat tu, orang Malaysia semua tak ada soal bukan nakir. Kalau nak pakai riwayat tu, itu menjadi amal. Pun kalau nak pakai riwayat tu satu lagi, dia bukan seperti yang diamalkan oleh orang kita ni. Wahai fulan bin fulanah, ketahuilah bahawasanya engkau telah mati, dan kemudian akan datang kepadamu dua malaikat. Dia akan menyuruh engkau duduk dan dia akan bertanya padamu, jawablah engkau dengan soalan dengan lidah yang fasih.
Akan bertanya dia, siapa Tuhanmu? Jawab, Tuhanku ada Allah. Siapa nabimu? Jawab, nabiku Muhammad. Kan sehingga akhir, kan lebih kurang dia punya teks yang depa guna tu. Kalau macam tu, orang depa kata bukan, kita nak bagi ingatan kepada orang terkubur tu. Orang terkubur kata tengok, member kita punya teruk. Tu imam kata cool. Jawab dengan lidah yang pasal. Semudah itu soal munkar nakir. Itu tidak membantu maksudnya. Itu tak membantu. Dan kemudian saya nak tanya, dulu pernah saya cerita dulu satu tempat saya duduk. Saya tak, datuk saya meninggal di Pulau Pinang. Saya tak takin saya buat tazkirah terkubur. Tazkirah terkubur ni pun bukan setiap kali. Ada kelapangan kadang-kadang Nabi bagi ucapan terkubur. Di Perlis kita ada keluar buku tazkirah di kubur tu. Jawatan Mufti keluar. Jadi ada orang dipanggil ke jawatan agama, dia tanya saya. Dia kata kenapa tak takin? Saya kata tak apa, saya tak takin. Saya buat tazkirah. Dia kata tak boleh, tak kenal lah. Apa yang tak kenal? Saya tanya dia, Tuan, saya tanya satu soalan. Dia pernah jawab agama. Saya tanya Tuan satu soalan. Kalau ada satu orang, dia ni punyalah baik, soleh, dia pergi Mekah, dia mati di Mekah ataupun dia mati di Madinah, dia dikuburkan di Baqi', kubur sahabat Nabi Baqi' kan. Dia orang di sana tak takin dia boleh jawab soal munkar nakir ke tak? Saya tanya dia. Saya muda macam tu, umur 26 tahun. Lama dah kira duk lawan benda ni. Dia kata ni nak ni ustaz ni nak kenal saya kat mana. Dia duduk dia. Dak saya tanya dia. Dia kata kalau dia baik boleh, artinya orang tak takin, tak ajak dia, amalan dia baik. Okey. Kalau ada orang punya teruk perangai macam-macam lagi, mati di Malaysia, kaya, dia upah ustaz hak paling pasal sekali tolong talqin dia, ajak. Kalau mati ingat betul soalan yang pertama, jangan silap. Siapa Tuhan kamu? Hang jawab Allah. Aku ulang 3 kali, Allah, Allah, Allah. Soalan yang kedua, siapa dia Nabi kamu? Nabi Muhammad. Ingat, Muhammad. Tu imam duk ulang kat atas kubur ni. Saya masa tu muda, saya lebih sikit, saya kata siap bagi nota pula tepi tu kau tak tahu nota dah kau, hang lupa study sebelum mak dekat mai. Saya tanya dia boleh jawab ke tak? Dia saya tahu ustaz nak berkenal saya. Dia kata, Tuan, kita tang ni loh, boleh jawab tak? Dia kata kalau dia tak betul, dia tak boleh jawab lah. Jadi Tok Wan saya tak ada masalah. Kalau dia soleh, dia boleh jawab. Kalau dia tak soleh, ajak pun dia tak boleh jawab. Dia kata ajak tu untuk orang atas kubur tu. Kalau nak ajak orang atas kubur, bagi tazkirah kat depa lah. Bukan habaq bila malaikat datang, jangan engkau gementar, jawab dengan lidah fasih. Hak tu menyebabkan member-member rempit sekali dengan dia, kata, weh, dia rempit punya teruk tu, Tok Imam kata okey lah. So saya bukan nak hina hak dia amalkan negeri lain, saya nak jawab soalan tadi. So di Perlis dia tak diamalkan. Di Mekah tuan-tuan mati pun tuan-tuan tak. Kalau tuan-tuan mati di Madinah pergi umrah, macam tu lah juga. Tuan-tuan mati di Jordan, macam tu juga. Mati di Qatar, macam tu juga. Mati di Kuwait, macam tu juga. Cuma mati di Perlis, sama hak negara lain. Cuma tak samalah dengan beberapa negeri lain. Macam tu je lah.